Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 6 April 2020 bersama saya Karzarif Afindi. Tumpuan berita edisi petang ini. Pentadbiran Kerajaan Sarawak tidak terjejas meskipun terdapat 5 anggota Kabinet Negeri dikuarantinkan selepas mereka didapati mempunyai kontak rapat dengan seorang yang disahkan positif COVID-19 sebelum ini. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg berkata, kesemua anggota Kabinet Negeri yang terlibat tetap meneruskan tugas mereka dari rumah masing-masing meskipun terpaksa mematuhi arahan kuarantin selama 14 hari. Ya, kita masih berhubung dengan menggunakan teknologi lah. Semalam kita ada video conferencing dan SMA sekarang ini mengekalkan aplikasi untuk kita berhubung, dan kuarantin ini adalah SOP disebabkan oleh seorang daripada ahli yang menghadir masyarakat ini positif COVID dan mengikut peraturannya semua tidak ada di kuarantin 14 hari dan tidak ada halangan, tidak ada menjejaskan. Bahkan saya berhubung dengan Datuk Ahmad Douglas menerusi telefon kita, dan juga kita sekarang ada video conference, senanglah. Bercakap dalam sidang media selepas majlis penyampaian simbolik bantuan makanan untuk penduduk luar bandar di Miri pada Ahad, beliau menambah kelima menteri Kabinet Negeri yang dikuarantinkan berada dalam keadaan sihat. Yang saya difahamkan mereka kontak saya lah. Timbalan Ketua Menteri kita 2 orang, dah 2 kuarantin, tapi mereka sihat hanya diam di rumah. Begitu juga dengan Menteri Kebajikan kita, wanita kita, dan juga Menteri Utility Rundi. Selain daripada Menteri Muda, Dr. Jarib memang positif lah, dia di hospital. Beralih kepada bantuan makanan susulan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Di Parlimen Lawas, sebanyak RM400,000 telah diperuntukkan untuk diagihkan kepada Dun Baklalan dan Dun Bukit Sari. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Henry Sum Agong berkata, bantuan ini perlu disegerakan dalam menghadapi PKP peringkat kedua. Katanya semasa mempengerusikan mesyuarat penyelarasan bantuan fasa kedua daerah Lawas, beliau menasihatkan agar penduduk bersabar dengan proses pengagihan bekalan makanan yang dilakukan secara berperingkat. Manakala di Kakus, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera, Datuk John C.K. Tayai berkata, bantuan makanan yang disalurkan kerajaan adalah untuk memastikan masyarakat di luar bandar tidak terputus bekalan makanan susulan PKP dan penularan wabak COVID-19. Jelasnya, seramai 6,243 ketua isi rumah di Kakus akan menerima bantuan bekalan keperluan asas yang akan diagihkan secara berperingkat. Lagi penyerahan bantuan makanan susulan penguatkuasaan PKP. Di Sri Aman, seramai 1,269 ketua isi rumah di Simanggang menerima bantuan makanan setakat ini. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Francis Hardin Hollis memberitahu pengagihan bekalan makanan berdepan masalah sama disebabkan permintaan tinggi terhadap barangan keperluan. Sehubungan itu, beliau menasihatkan agar penduduk yang belum menerima bantuan supaya bersabar sementara menunggu bekalan dihantar secara berperingkat. Seterusnya di layar, lebih 3,000 buah keluarga dikenal pasti menerima bantuan yang juga dilaksanakan secara berperingkat. Misi pengagihan dan penghantaran menekankan aspek keselamatan di mana setiap rumah panjang akan mempunyai wakil sebelum diedar kepada keluarga di rumah panjang tersebut. Pengagihan bantuan tersebut telah diselaraskan oleh petugas dari Pusat Khidmat Dun Layar dengan kerjasama agensi-agensi lain. Berita seterusnya. Mengambil masa selama 4 jam tidak menghalang Ketua Wanita PBB Kampung Long Napir, Helen Sabing dan pasukannya yang mewakili Pusat Khidmat Ahli Parlimen Limbang dan Pusat Khidmat Dun Batu Danau menghantar bantuan makanan kepada masyarakat Penan di Long Rayeh dan Long Adan.
Menurut Helen, mengikut perancangan asal, bantuan akan dihantar dengan menggunakan perkhidmatan udara, tetapi disebabkan tarikhnya masih lama, penghantaran bantuan makanan ini dihantar dengan menggunakan jalan darat. Kami orang hari ini menghantar untuk bantuan makanan pergi Long Raya. Jadi kami bermalam di Long Raya lah. Esok sambung ke Long Adang. Dari Limbang pergi Long Raya mengambil masa 4 jam. Jadi dari Long Raya pergi Long Adang mengambil masa 5 jam. Tambah Helen, 3 kenderaan pacuan 4 roda digunakan untuk membuat penghantaran ke kawasan berkenaan. Buletin UKAS diakhiri dengan perkongsian video mengenai COVID-19 dari seorang anak jati Sarawak yang merupakan Insta-famous, juga salah seorang petugas kesihatan. Untuk pengetahuan kita orang yang baru follow Ngek juga, Ngek adalah seorang healthcare worker bekerja di bahagian kesihatan lah. So Ngek akan share dengan tuan pada video tu bagaimanakah perasaannya menjadi seorang frontliner untuk handle case COVID-19 tu. Everydaynya macam satu peperangan tu sih. Bila kita datang sia, orang nasi kisah kau siapa lagi dah. Yang datang sia, kita orang terus ambil register nama and then tukar kepada PPE, personal protection equipment, which is all the apron, the glove, the mask, face shield, something like that, yang akan beri mengikut di mana zon anda berada lah, which is unfortunately for Ngek berada di zon yang paling bahaya, iaitu swabbing pun area lah, di mana tempat orang mengambil spesimen lah, because Ngek bekerja di bahagian patologi department. So Ngek bertanggungjawab untuk menguruskan spesimen ataupun sampel yang diambil daripada pesakit-pesakit ataupun yang disuspek COVID-19 nya. So menggunakan PPE adalah satu benda yang bagi Ngek adalah satu benda yang menyeksakan lah. Di mana bila kita pakai PPE panas satu, and then kita nak minum satu, susah nak minum, susah nak berak, something that yang. Dan bila Ngek berada di sia, Ngek lebih kepada observe lah, lebih kepada memerhatikan pejuang-pejuang lain. Ngek pun colleagues macam apa setidaknya pun reaksi, apa di pola adanya. Benda yang selalu saya pola adalah macam selalu bertanya pukul berapa jam, because you know what, everybody can't wait to go home, to know the fact that ada orang yang tersayang nunggu di rumah lah. Macam Ngek pun ada family juga, ada parents, and my parents sangat bingung sebab Ngek handle benda-benda macam tu lah. Dan apa yang tak tangga di media sosial, apa semua cara orang handle the kematian dalam COVID tu apa semua, ini bukan satu benda yang best lah. Jadi Ngek sih faham kena orang masih anggap benda macam tu adalah benda yang remeh lah. No, this is not benda yang remeh. This is a very serious issue untuk kita lah, negara kita lah. Kami orang frontliner, we fighting our ass off dekat sia, and then you guys nak keluar dari rumah si dengar kata, si mematuhi arahan kerajaan untuk stay at home. Bukannya saja-saja kami menyuruh orang stay di rumah. Kita orang bersyukur sih, bersyukur sebab apa? Sebab kita orang boleh stay at home dengan orang tersayang mah. Bukan macam kami untuk terpaksa keluar berjuang bila mana orang lain boleh duduk di rumah dengan family naknya. Dan yet you guys still complaining, boring di rumah. Kenapa kita orang sibuk bekerjasama dengan Ngek dengan semua orang lain dan frontliners yang lain untuk just to stay home, untuk memudahkan kerja kami orang. Ngek bercakap dari sudut kesihatan saja, belum disebut sudut-sudut lain, driver, cleaner, police, army. Sekecil ni pun kita pun servis dalam kita pun organisasi, kita membantu. Know that kita jangan ada orang kerja macam mesti banyak lah. Jatuh kerja je bahaya lagi, jatuh kerja je si bahaya. No, everybody ada je pun peranan. Jalankan tanggungjawab masing-masing. Bersama-sama kita boleh mengekang virus tu dan stop it once and for all. Akhir kata, seperti yang saya pernah baca di media sosial, virus tu asyik bergerak, yang bergeraknya manusia. So stay je di rumah, so virus asyik merebak. Okay, thank you so much.
Sekian edisi petang bersama saya, Kerzarif Afindi dan kru Buletin UKAS. Jaga diri anda, sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.